Dalam 30 saat lagi dokter kita mulai ya. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada panel dan juga kepada rakan-rakan yang menonton siaran ini. Saya mohon untuk live ini, siaran ini dikongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain supaya perbincangan ini semakin rancak. Sebelum saya mulakan, saya akan memperkenalkan Cahaya Society terlebih dahulu. Cahaya Society ini merupakan sebuah kumpulan advokasi yang menggerakkan pendidikan alternatif untuk anak-anak tanpa negara. Dia tertubuh sejak tahun 2019. Dan untuk siri webinar kali ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan anak tanpa negara, diskriminasi atau manusiawi. Kita ada dua panel malam ini, iaitu Dr. Badaria, pensyarah kanan untuk Fakulti Pensyarah kanan Sosiologi dan Antropologi Sosial UMS, dan Encik Eflin Dino, pemangku pejabat Suaka Negeri Sabah. Jadi tanpa saya membuang masa, saya akan terus tanyakan soalan kepada Dr. Badaria. Saya minta untuk doktor ulaskanlah tajuk tentang anak tanpa negara ini, diskriminasi atau manusiawi. Siapa mereka ini, asal usul mereka, dan apa perbincangan berkaitan anak tanpa negara ini sejak kebelakangan ini. Saya persilakanlah. Okey, Assalamualaikum moderator, Saudara Suwardi, dan panel pada malam ini iaitu Encik Eflin Dino. Okey. Sebenarnya banyak soalan dalam soalan dan masa yang diberikan adalah 5 minit saja. Kalau kita lihat merujuk kepada tajuk webinar pada malam ini iaitu anak tanpa negara dan sebenarnya isu tentang tanpa negara ini ataupun orang tanpa negara sudah lama dibincangkan, dan isu ini semakin lama dibincangkan, saban tahun semakin rumit untuk dibincangkan kerana istilah tanpa negara atau stateless itu sendiri masih lagi diperdebatkan sehingga kini. Seterusnya kategori-kategori seperti orang pelarian, orang tanpa dokumen, orang ada dokumen tetapi tidak sah, pendatang asing tanpa izin pun ada orang katakan sebagai stateless. Okay. Jadi sebab itu rumit. Jadi siapakah stateless ini sebenarnya, dan wujudkah stateless ini sebenarnya di negara kita iaitu negara Malaysia. Okay. Jadi untuk menjawab soalan moderator tadi iaitu Saudara Suwardi, definisi stateless ini perlu dirujuk dalam Convention mengenai orang tanpa negara iaitu 1984 Convention relating to the status of stateless, yang bermaksud seorang individu yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh mana-mana negara di bawah pengoperasian undang-undang negara tersebut. Dan seterusnya
artikel dalam konvensyen ini juga menyebut bahawa individu tersebut mestilah tidak ada lagi hubungan dengan negara di tempatnya berada sebelum ini. Jadi kalau ikut kategori-kategori penduduk yang saya sebut tadi, sudah semestinya pendatang asing tanpa izin sudah terkecuali daripada kategori stateless, kerana pendatang asing tanpa izin ini mempunyai negara asal tetapi mereka datang ke negara Malaysia dengan jalan yang tidak sah lah, terutamanya di Sabah ada banyak laluan-laluan haram sebagaimana yang dilaporkan dalam RCI. Dahulu ada banyak laluan haram untuk datang ke negeri Sabah. Jadi mereka ada negara mereka sendiri. Jadi mereka sudah bukan lagi kategori stateless. Walau bagaimanapun, dalam konteks orang pelarian di Malaysia, definisi ini menepati isu stateless Rohingya yang melarikan diri ke semenanjung Malaysia. Kerana Myanmar, iaitu negara asal etnik Rohingya ini, telah menggubal satu undang-undang yang menyebut bahawa etnik Rohingya bukan lagi penduduk negara berkenaan. Jadi dia tidak boleh kembali ke negara asal kerana ada undang-undang yang boleh menghalau mereka daripada negara tersebut, dan sebab itulah dia melarikan diri ke negara-negara yang lain, dan Malaysia adalah antara pilihan orang pelarian Rohingya ini. Dan begitu juga dengan isu 40,000 etnik India di semenanjung Malaysia yang tiada dokumen pengenalan diri walaupun sudah berada di negara ini sejak sebelum merdeka lagi, iaitu sejak tanah Melayu lagi. Dan mereka ini tidak ada dokumen sebab mereka telah terpisah daripada mainstream dan pembangunan negara. Mereka tinggal di estate-estate dan mereka tidak mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka dan menyebabkan mereka tiada kewarganegaraan. Dan Institute of Statelessness and Inclusion di Netherlands telah mengiktiraf mereka sebagai stateless. Jadi dalam konteks negeri Sabah, bagaimana pula dengan orang pelarian perang Filipina yang telah datang ke negeri Sabah sejak tahun 1970-an dulu? Adakah mereka stateless? Jadi ada ramai orang, bukan ramai lah, ada orang mengatakan mereka stateless, ada orang mengatakan penduduk tanpa dokumen dan sebagainya. Kalau secara ringkasnya sejarah mereka ini, mereka datang secara beramai-ramai dari selatan Filipina pada tahun 1970-an dulu, dan setelah 4 generasi mereka berada di sini, maka dalam kalangan mereka ada yang berkahwin dengan penduduk tempatan dan anak-anak mereka pun dilahirkan di negeri Sabah. Tetapi kelahiran itu tidak dapat didaftarkan kerana mereka tidak mendapat kewarganegaraan Malaysia. Jadi untuk menjawab persoalan ini berbalik kepada pendefinisian dalam Konvensyen mengenai status stateless 1954 itu tadi, iaitu bagi petikan di bawah pengoperasian undang-undang negara tersebut. Dalam konteks ini adalah negara Malaysia dan berdasarkan isu orang pelarian Filipina ini, Malaysia tidak meratifikasi Konvensyen mengenai orang pelarian 1951 atau Protokol 1967. Maksudnya dalam kata mudahnya, kita tidak menandatanganilah konvensyen tersebut. Jadi oleh sebab itu orang pelarian yang berada di Malaysia, iaitu dalam konteks negeri Sabah, orang pelarian perang Filipina, mereka tidak diiktiraf di negara ini. Keberadaan mereka di negara ini hanyalah atas dasar peri kemanusiaan sahaja. Jadi kalau begitu, sudah 4 generasi mereka berada di negara Malaysia ini, malah mereka pun melakukan aktiviti ekonomi bersama dengan penduduk tempatan. Mereka pun jelas wujud di negeri Sabah. Kita boleh melihat mereka tinggal di skim-skim penempatan yang ada di negeri Sabah. Kemudian mereka ini ramai berada di bandar-bandar besar Kota Kinabalu, ada di Sandakan, ada di Lahad Datu, ada di Semporna, dan ramainya di bahagian pantai timur. Dan mereka tinggal bersama kita. Jadi kalau mereka bukan stateless, sebab mereka tiada kewarganegaraan, siapakah mereka ini?
Jadi selain daripada itu, kewujudan orang pelarian selama 4 generasi di negeri Sabah ini juga telah mewujudkan kerencaman dokumen pengenalan diri di negeri Sabah. Jadi sebab tu saya kata ianya semakin rumit. Dia datang sebagai orang pelarian, lepas tu muncul pula kerencaman dokumen. Di sinilah kita kalau ada membaca mendengar isu-isu semasa mengenai orang yang tiada kewarganegaraan ataupun isu-isu ini, membaca artikel berkaitan isu ini mesti akan berjumpa dengan jenis dokumen seperti sijil banci, sijil penempatan, sijil burung-burung, IMM 13, dokumen 123, LEPA dan sebagainya. Ini yang diberikan kepada mereka. Jadi dengan mereka yang memiliki dokumen ini dirujuk pula dikategorikan lagi sebagai orang tanpa dokumen pengenalan diri rasmi. Dia ada dokumen tetapi dokumennya tidak sah. Dokumen itu diberikan hanyalah dengan tujuan memantau keberadaan mereka di negeri Sabah saja, bilangan mereka dan pergerakan mereka di negeri Sabah. Jadi bagi menjawab status orang pelarian di negara ini secara ringkas, perlu merujuk kepada sejarah kedatangan mereka ke Sabah sebagai pelarian perang dahulu. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Kerajaan Negeri Sabah pada tahun 1970-an dulu, ketika mereka datang, orang pelarian perang Filipina ini datang secara beramai-ramai ke negeri Sabah, telah diberikan perlindungan. Malah dibukakan lagi skim penempatan untuk mereka tinggal. Dan Kerajaan Negeri Sabah juga telah memberi kebenaran kepada orang pelarian ini tinggal di negeri Sabah selama mana yang mereka mahu, sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan Jabatan Ketua Menteri Sabah 1976. Boleh dibaca di Arkib Sabah laporan tersebut. Maka oleh sebab itu, Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sabah telah mengkategorikan mereka sebagai satu kategori penduduk yang khusus di negeri Sabah saja, tidak berada di negeri-negeri lain yang di Malaysia ini sebagai kategori penduduk Sabah Inland Foreigner ataupun SILF. Mereka boleh berada di negeri Sabah, melakukan aktiviti ekonomi dan sosial, tetapi mereka tidak diberikan jaminan hak asasi manusia. Jadi itu saja, cukup 5 minit saya rasa, dan saya serahkan semula kepada Suwardi. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Badaria Saipeh. Penjelasan yang sangat penuh dengan isi dan memang menunjukkan kerumitan lah berkaitan dengan isu yang kita bincang malam ni berkaitan dengan anak tanpa negara. Ya, seterusnya saya pergi kepada Encik Evelyn. Ya. Apa pandangan Encik Evelyn tentang anak tanpa negara ini? Siapa mereka ini dan asal usul mereka? Serta apa isu yang berlegar tentang anak tanpa negara ini? Mungkin Encik boleh jelaskan. Terima kasih Cahaya Society ya. Pertama sekali selamat petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Negeri Sabah. Terima kasih kepada jemputan panel Dr. Badaria dan juga saudara moderator. Seperti yang kita dengar tadi, Dr. Badaria telah menjelaskan dengan cukup terperinci, which is a very good point, berkenaan dengan isu statelessness ini. Sebenarnya saya pun bersetuju on what he said, because kita tidak boleh jumping the gun. Kita terus labelkan isu di Sabah ni semuanya kita sebut dengan statelessness. Sebenarnya daripada pengalaman di Suruhanjaya sendiri, aduan yang paling banyak kami terima di pejabat Sabah foremost is memang berkenaan dengan isu dokumentasi. Seperti Dr. Badaria tadi mention, kebanyakan orang-orang yang dikategorikan sebagai statelessness ini sebenarnya bukan statelessness pun. Diorang ada dokumen. Sometimes they are from the Philippines, diorang daripada Filipina, daripada Indonesia, diorang ada pasport. But you know lah, to uncertainties of condition seperti isu berlakunya perang pada zaman 1970-an dahulu, mereka
datang ke Sabah untuk lari daripada perang tersebut. And menambah rumitkan perkara ini seperti yang disebut oleh Dr. Badariah tadi kerajaan negeri Sabah memberi I would say untuk orang yang datang ni mereka menganggap itu sebagai dokumen, but it is not a proper document yang tidak diterima oleh pihak berkuasa. It's just like seperti dokumen banci untuk mengetahui keberadaan golongan-golongan ini. Seperti tadi Dr. Badariah ada sebut di Sabah ni kita ada banyak betul kategori dokumen. Kita ada MM13, kita ada MyKas, kita ada sijil banci, kita ada sijil burung-burung. Kalau pergi Sampurna sana lagi banyak. So this kategori-kategori dokumen inilah yang pemegang tersebut beranggapan it is a document, whereas it's just orang bilang sejenis kertas untuk menentukan mereka, keberadaan mereka di Sabah ni, dan menambah rumitkan keadaan ini apabila mereka berkahwin dengan orang tempatan. Apabila mereka berkahwin dengan orang tempatan, mereka mempunyai anak-anak, dan anak-anak ini perlu ke sekolah. Dan apabila mereka perlu ke sekolah, disitulah timbul masalah. Apabila dua hak asas yang mereka tidak boleh dapat, which is right to education, hak untuk pendidikan, dan juga hak kepada kesehatan. Itu adalah hak asas untuk kita manusia ni. Dan kita sedar bahawa kerajaan Malaysia tidak akan menerima pakai apa saja jenis dokumen yang mereka cuba persembahkan untuk for them to register the marriage. Itulah mereka bersama pasangan mereka tanpa memiliki dokumen ataupun sijil kahwin yang sah. Dan apabila tidak ada sijil kahwin yang sah, disitulah timbul kesulitan apabila ingin mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka. Ini baru kita ceritakan berkenaan dengan yang berkahwin dengan orang tempatan di sini. Belum lagi kita melihat kepada those statelessness yang kita boleh kategorikan statelessness lah dalam kurungan orang tanpa negara ni, yang melibatkan orang asal di Sabah sendiri, yang di pedalaman-pedalaman sana, yang di Long Pasir, yang tidak langsung tidak mempunyai dokumen. So kerajaan harus melihat. That's why Suruhanjaya Suakam juga bekerjasama dengan pelbagai agensi melihat kepada polisi yang sepatutnya the right ways for us to untuk membendung ataupun untuk menangani permasalahan ini. Sebab macam Dr. Badariah cakap tadi isu undocumented ini, isu ini cukup rumit di Sabah. Dia tidak sama seperti di Semenanjung Malaysia. Dia tidak sama. I think in fact sampai Dr. Badariah pension pun nanti tidak akan selesai perkara ini. And of course to cut short, political will is the most important thing lah dalam menyelesaikan perkara ini. Dan di pejabat Sabah sendiri, macam saya cakap tadi saudara moderator Dr. Badariah, kami menerima pada tahun ini saja kami menerima hampir 250 aduan berkenaan dengan isu dokumentasi, dan dalam 250 aduan itu adalah berkenaan dengan permohonan kewarganegaraan yang memegang MyKas, yang memegang sijil banci-banci. Why they come to the commission? Sebab isu yang mereka utarakan, anak saya tidak dapat pergi sekolah, anak saya tidak dapat pergi ke hospital kerajaan. Pergi ke hospital swasta boleh, tapi kena bayar tinggi lah. The fees is very high. So they came to the commission, dan nothing much we can do sebab kita tahu status dokumen ini tidak orang bilang is not recognized by the government. Dan nanti I will elaborate jugalah apa yang pihak Suruhanjaya Suakam sudah lakukan dengan kerjasama KDN dan juga Putrajaya dalam menangani isu ini. I think my 5 minutes is over. I hand it over to you, moderator. Thank you. Terima kasih kepada Encik Eflin. Satu perkongsian yang sangat menarik tentang isu anak tanpa negara ini, dan Encik Eflin ada tekankan bahawa isu ini bukan sekadar berkaitan dengan pelarian ataupun pergerakan antara dua negara, dia juga ada berlaku di bahagian pedalaman. Dan sekarang saya berbalik kepada Dr. Badariah Saibe untuk soalan yang kedua.
Doktor ada menulis berkaitan dengan pendidikan alternatif di Pulau Mabul. Mungkin doktor boleh kongsikan berkaitan dengan tulisan doktor tersebut, dan adakah pandangan doktor dalam tulisan tersebut adalah secara menyeluruh untuk satu Malaysia, khususnya di Sabah, selain daripada daerah sempurna. Saya persilakan. Okey, terima kasih moderator. Sebenarnya penulisan saya di Pulau Mabul, saya pun sedang menjalankan kajian. Saya dengan tim saya ada menjalankan kajian dalam 3 kajian sekarang mengenai Pulau Mabul saja. Jadi saya tidak pasti penulisan saya yang mana satu sebenarnya yang dirujuk ini, tetapi secara umum hujah saya mengenai penulisan saya mengenai pendidikan alternatif adalah lebih kepada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu sendiri sebagai survival ataupun strategi kelangsungan hidup kanak-kanak yang tiada kewarganegaraan. Dan saya mengambil contoh di Pulau Mabul kerana Pulau Mabul mempunyai 89% penduduk bukan warga negara, dan 11% saja adalah warga negara. Dan dalam 89% itu terdiri daripada kategori penduduk orang pelarian, ataupun migran ekonomi, kemudian penduduk tanpa dokumen, dan juga penduduk bajau laut. Jadi apa yang ditekankan dalam penulisan ini sebenarnya kalau saya boleh bahagikan kepada 2 aspek sahaja pada malam ini, iaitu fungsi pendidikan dan juga ruang di sekolah. Dan bagi yang pertama tadi iaitu fungsi pendidikan, pendidikan sebenarnya adalah hak asasi manusia. Walaupun dalam perbincangan secara panjang lebar tadi maksudnya yang saya bincangkan semasa sesi pertama tadi dan juga yang telah dijelaskan oleh Encik Heflin, itu adalah suatu yang rumit. Hanya autoriti sahaja yang boleh menyelesaikan masalah tersebut selain daripada advokasi daripada penyelidik dan juga daripada NGO dan juga daripada masyarakat. Tetapi ada satu perkara yang saya fikir boleh membantu penduduk yang tiada kewarganegaraan ini ataupun penduduk tanpa dokumen ini, iaitu pendidikan. Kerana pendidikan ini merupakan hak asasi manusia dan Malaysia juga merupakan ahli kepada education for all, dan perlu merealisasikan perkara-perkara dalam education for all tersebut dan perlu menghantar laporan-laporan mengenai penglibatan kanak-kanak dalam pendidikan di Malaysia tidak mengira latar belakang dan juga status. Jadi sebab itulah kenapa pendidikan ini merupakan salah satu aspek yang penting untuk membantu survival penduduk yang tiada kewarganegaraan di Malaysia, khususnya di Sabah. Dan seterusnya fungsi pendidikan itu sendiri sebenarnya bukan sahaja dalam konteks intelektual, bukan memberikan pengetahuan sahaja. Kalau menurut falsafah pendidikan kebangsaan itu, fungsi pendidikan adalah untuk menyeimbangkan insan ataupun kanak-kanak yang belajar di sekolah dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jadi kanak-kanak yang menerima pendidikan ini bukan saja dia menerima pengetahuan, tetapi dia juga boleh belajar tentang keseimbangan jasmani, emosi dan juga rohani. Jadi bila ada keempat-empat perkara ini dalam diri kanak-kanak tersebut, maka dia akan menjadi kanak-kanak yang baik. So dalam konteks penduduk yang tiada kewarganegaraan, dia akan tahu peranannya sebagai warga di tempatnya berada di Sabah maupun di Malaysia. Jadi itu fungsi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah ruang.
ruang yang dibuat untuk menjalankan aktiviti pendidikan tersebut. Kalau kita lihat ramai sebenarnya kanak-kanak yang tidak mendapat pendidikan formal ini, mereka terlibat dengan perkara-perkara yang lain. Ada yang menjadi buruh kanak-kanak, ada yang terlibat dengan masalah sosial, ataupun ada yang menjalankan aktiviti apa-apa saja yang mereka fikirkan boleh dilakukan pada waktu yang kanak-kanak lain, kanak-kanak warga negara pergi ke sekolah, jadi mereka tidak pergi ke sekolah, jadi mereka melakukan aktiviti mereka sendiri. Jadi sebenarnya dalam konteks kanak-kanak, ini adalah cenderung membahayakan diri mereka, kerana mereka akan cenderung untuk terlibat dengan masalah sosial seperti mungkin akan berlaku sumbang mahram, rogol dan sebagainya, kerana mereka berada di ruang yang tiada siapa-siapa yang boleh menjaga mereka ketika ibu bapa mereka pergi mencari rezeki. Jadi apabila ada ruang sekolah itu, apabila sekolah itu ada, jadi kanak-kanak ini ada tempat untuk mereka berada dalam satu tempoh masa tertentu yang bukan saja mereka mendapatkan ilmu tetapi mereka selamat untuk berada di tempat tersebut dan akan mengelakkan mereka daripada masalah-masalah yang sosial. Jadi ini adalah antara kajian-kajian yang sedang saya lakukan lah. Saya belum lagi habis kajian ini dan ini antara dapatan kajian kami lah. Okey, terima kasih. Serahkan kepada moderator. Terima kasih Dr. Badaria, dan ikut penjelasan doktor tadi, penulisan doktor ini berkaitan dengan dua fungsi, iaitu fungsi pendidikan dan ruang di sekolah, dan doktor tekankan juga bahawa pendidikan ini yang mampu membantu orang tanpa negara. Betul kan doktor? Ya. Jadi sekarang saya akan beralih kepada Encik Evelyn. Tadi Encik Evelyn ada bagi tahu bahawa isu dokumentasi merupakan isu yang paling banyak diterima oleh Suhakam. Boleh Encik Evelyn terangkan kenapa perkara ini boleh berlaku dan adakah isu-isu berkaitan dengan orang anak tanpa negara ini menjadi keutamaan Suhakam dalam konteks di Sabah? Mungkin Encik Evelyn boleh terangkan. Okay. Di sini I think, I don't know whether, sekejap tapi tak apalah. Okay. Di Pejabat Sabah, sebab we receive complaint berdasarkan dengan kita punya Akta 597, iaitu untuk menerima aduan berkenaan dengan pencabulan hak asasi manusia, especially in for us di Sabah ini, kita menerima aduan dokumentasi lah yang paling tinggi macam saya cakap tadi. As for saya ulang balik, as for this year we receive a total of a number of 250 complaints, 250 aduan berkenaan dengan dokumentasi, dan dalam 250 itu dia ada pelbagai kategori-kategori permasalahan yang mereka hadapi. Berbalik kepada persoalan saudara tadi itu, isu anak-anak tanpa negara ini, saya juga ingin merujuk disebabkan oleh isu ini sangat-sangat kompleks dan rumit. Suruhanjaya kadang-kadang kami mengambil tindakan serius dan terhadap aduan yang melibatkan anak-anak tanpa negara ini. Sebab itu pada tahun 2019, kalau tidak silap saya, ketika pentadbiran Pakatan Harapan, mereka telah mewujudkan pejabat Suruhanjaya kanak-kanak di Suhakam itu sendiri melalui Kementerian Wanita. Ya, kalau tidak silap saya, mantan Timbalan Perdana Menteri kita dahulu, Dato' Seri Dr. Wan Azizah telah mewujudkan pejabat OCC, we call it, Office of the Child Commission. Dan peranan Office of the Child Commission ini melihat kepada secara spesifik isu berkenaan dengan anak-anak tanpa negara ini. Of course, when we talk about children, apabila kita bercakap mengenai dengan kanak-kanak ini, memang is a very general, very wide issues. Tetapi kita boleh melihat keseriusan Suruhanjaya Suhakam sendiri dalam isu ini, sehingga kan kita ada pejabat OCC sendiri di dalam Suhakam itu, dan
setiap aduan yang melibatkan isu kanak-kanak ini kita akan teliti. For example, satu, saya bagi contoh di sini, aduan yang kerap kali kami terima di pejabat Suakam di Sabah ini adalah berkenaan dengan isu tidak dapat ke sekolah. Apabila ibu bapa ingin mendaftarkan anak, sekolah tidak dapat terimalah disebabkan oleh ketiadaan dokumen itu secara lengkap. Dan saya ingin menambah juga poin yang dikemukakan oleh Dr. Badariah tadi, which is a very good point with regards to pendidikan ini. That's why kita melihat di Sabah ni banyak sekolah, we call it alternative learning centers, ALCs, not only run by all the NGOs and CSOs, tetapi turut di di bawah MKN sendiri pun ada ALCs di Sabah ini. Ini kita di sini kita boleh menterjemahkan perkara ini, betapa seriusnya isu kanak-kanak tanpa negara ni, to the extent that this ALCs ini perlu ada. Macam Dr. Badariah sendiri cakap tadi, budak-budak ni kalau kita tidak ajar, tidak didik diorang, it is mendatangkan kesan yang cukup negatif kepada negeri Sabah itu sendiri. For example, simple rules, jangan buang sampah. Kalau diorang tidak pergi sekolah, diorang tidak pandai membaca, tidak pandai faham pun apa peraturan undang-undang tu, then it's going to create a trouble kepada negeri Sabah itu sendiri. So kita masalah dia dengan ALCs ni, kebanyakan pihak berkuasa tidak mengiktiraf. Kita ada terima banyak aduan daripada NGO di mana PPD, MKN, pihak polis, pihak berkuasa cuba untuk menutup pusat-pusat ALCs ini. Atas faktor, saya dimaklumkan kami tempoh hari bermesyuarat dengan pihak MKN atas beberapa faktor lah, seperti faktor keselamatan. Mungkin ALCs itu didirikan di bawah kawasan yang tidak selamat lah, especially in the East Coast area di Ladatu, di Sempurna. Tetapi kita boleh lihat di sini how serious things getting by, because kalau tanpa pendidikan ini, perkara ini akan berlarutan. Dan kami di pejabat Suakam ini menerima aduan itu baru berkenaan dengan isu tidak dapat ke sekolah. Belum lagi kita dengar isu berkenaan human trafficking. Budak-budak kanak-kanak as old as umur 10 tahun, 7 tahun sudah dikerah untuk bekerja di estate-estate, di ladang. Tapi apabila kita teliti sendiri, kebanyakan yang di ladang-ladang itu, because they got no means to go. Maksudnya sekolah tiada. So diorang terpaksa ikut ibu bapa mereka untuk bekerja, untuk mencari apa. Di rumah diorang tidak buat apa-apa. They do nothing. So daripada diorang tidak berbuat apa-apa, mereka mengikut ibu bapa mereka turun untuk bekerja. So perkara ini berlaku dan mereka ini cenderung digunakan sebagai contoh apa ni orang bilang pemandangan manusia. We never know, tapi memang ada di Sabah ni. Macam Dr. Badariah cakap tadi, kita punya jalan tikus ini cukup banyak. You send 10 of them going back to the Philippines, 1,000 coming here. Macam yang kita tengah berbincang sekarang, I think sekarang ni pun ada yang cuba untuk menyusup masuk ke Sabah. These are very real issues now happening di negeri kita ini, dan kita pun mengambil maklum. Pejabat Sabah sendiri, Suakam sendiri pun sekarang, Suruhanjaya pun berusaha untuk menangani isu ni disebabkan oleh keseriusan dia, sehingga kan kita baru-baru ini pada tahun lepas menandatangani MOU, Memorandum of Understanding, dengan 3 NHRIs. NHRI iaitu Komnas HAM dan juga Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di Filipina. Peranan setiap NHRI ini adalah untuk menasihati kerajaan masing-masing. Sebab kita melihat isu konteks ini bukan saja di Malaysia, malah we have to reach to the Philippines, we have to reach to the Indonesian, so that mereka pun akan memainkan peranan untuk memaklumkan kerajaan mereka. Ini perkara yang berlaku di negeri Sabah. Ini perkara isu yang melibatkan orang rakyat-rakyat mereka di negeri Sabah ini. So berkenaan dengan MOU tu, it is an ongoing MOU dengan 3 NHRI di antara Malaysia, Filipina dan Indonesia, dan mudah-mudahan kita, our role is to advise
to each of our own very own government lah untuk menangani permasalahan undocumented ini, especially lagi-lagi di negeri Sabah ni. Dengan Indonesia kita tak ada masalah because Indonesia we have a consul here in Kota Kinabalu. Isu yang kita sekarang cuba tackle adalah dengan kerajaan Filipina. Disebabkan ketiadaan, I think we all know, ketiadaan konsul Filipina di Kota Kinabalu ni disebabkan oleh, of course lah, we know disebabkan oleh klaim tuntutan ke atas Sabah. Dan kita cuba untuk melihat perkara ini nanti dan cuba untuk menyelesaikan bersama. Okey, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Thank you. Terima kasih kepada Encik Efrin. Tadi Encik Efrin ada bagi tahu bahawa isu ini kerap kali yang diterima adalah berkaitan dengan aduan bahawa anak-anak mereka tidak dapat ke sekolah, dan Encik Efrin ada bagi tahu bahawa Encik Efrin setuju dengan Dr. Badaria bahawa pendidikan itu yang mampu membantu orang tanpa negara. Seterusnya saya akan pergi kepada Dr. Badaria. Ini soalan yang terakhir untuk Doktor. Mungkin Doktor boleh bagi pandangan sebenarnya macam mana masyarakat perlu mendepani isu anak tanpa negara ini, terutamanya di Sabah, dan apakah yang seharusnya dilakukan di lapangan di peringkat pembuat polisi dan pihak pentadbiran, serta pihak pentadbiran seharusnya memperlakukan anak-anak ini seperti apa, dan adakah hak mereka ini sedang dan akan terjamin. Mungkin banyak soalan dalam satu soalan, banyak yang perlu Doktor jawab. Mungkin Doktor boleh bagi pandangan lah. Saya persilakan. Okey, terima kasih Suardi moderator webinar pada malam ini. Ya, banyak soalan dalam soalan. Soalan pula rumit, tanya tentang polisi, pentadbiran, itu politician punya kerja, government. Okey, tapi saya cuba jawablah soalan ini. Sebenarnya yang pertama pada saya adalah bagaimana masyarakat mendepani isu undocumented lah kan. Ini adalah memahami siapa mereka, sebab kadang-kala ada yang kita dengar hantarlah balik ke negara dia, tapi persoalannya negara mana, negara yang mana satu kan. Sebab mungkin yang negara asal itu, kalau contoh Filipina itu mungkin adalah moyangnya iaitu generasi yang pertama, tetapi kanak-kanak itu sudah generasi yang keempat. Dia pun tidak kenal lagi negara asal. Jadi untuk menghantar balik itu adalah mustahil lah, sebab tidak tahu di negara yang mana satu. Dan jadi perlu yang kedua adalah ada yang mengatakan mereka ini pendatang asing tanpa izin. Jadi di situlah yang menyebabkan kerumitan ini berlaku, kerana kategori-kategori penduduk ini tadi. Lebih-lebih lagi apabila ada persamaan budaya dengan penduduk yang ada di bahagian pantai timur Sabah itu dengan bukan di pantai timur Sabah saja, di pantai barat pun, dengan komuniti yang ada di selatan Filipina dulu, iaitu komuniti orang pelarian ini, kerana mereka terdiri pada orang Suluk, orang Bajau, jadi mereka mempunyai bahasa yang sama, budaya yang sama. Jadi mengelirukan siapa sebenarnya orang pelarian ni dan siapa sebenarnya yang baru sampai ni. Jadi itu yang menyebabkan isu ini bertambah rumit. Malah ada yang datang dengan pasport antarabangsa, tetapi bila sampai pasport habis tempoh tidak sambung, terus jadi undocumented di Sabah. Jadi itu adalah perkara-perkara yang melibatkan keselamatan, yang saya fikir kalau di peringkat authority perlu memikirkan perkara ini, dan jumlah mereka bertambah ramai. Jumlah ini bertambah ramai, maksudnya kita kalau isunya adalah undocumented yang memang mereka ini adalah generasi orang pelarian itu tadi, tidak mengapa. Maksudnya itu boleh
diberikan hak lah kan, sebab dia tidak boleh kembali ke negara Filipina. Tetapi isu keselamatan ini apabila orang dari negara luar itu yang datang mengambil kesempatan dengan isu yang sedia ada di sini. Sebab isu itu tidak diselesaikan. Isu-isu tidak diselesaikan, maka ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas isu yang belum selesai ini. Jadi itu yang saya kata awal-awal tadi, dia semakin rumit, semakin saban tahun semakin rumit. Jadi memberi mereka dokumen, maksudnya sebelum ini pernah pihak autoriti menyatakan bahawa semua diberikan IMM 13, tetapi selepas itu dimansuhkan, maksudnya tidak jadi. Ada yang sebelum tu ada lagi di pihak kerajaan mengatakan mereka semua akan diberikan, lepas tu tidak jadi. Jadi sentiasa apabila ada jalan penyelesaian tu sentiasa tidak jadi. Jadi saya fikir kali ini pihak kerajaan perlu memikirkan secara serius demi keselamatan dan juga demi mengawal isu ini daripada diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Itu di pihak kerajaan. Tetapi saya lihat isu ini kalau dalam konteks NGO, NGO sangat memainkan peranan yang sangat aktif untuk mendepani isu ini. Kita lihat banyak pusat, sebab itu mungkin dikawal kalau tadi Encik Evelyn kata ada learning center yang ditutup dan sebagainya kerana terlalu banyak learning center yang wujud. Kadang-kadang tu saya nampak bangunan sejadah tapi belum dibuat, belum ada plan dan sebagainya. Mungkin sebab itu kenapa ada kawalan di pihak autoriti sedemikian. Tetapi ada juga yang kalau dalam konteks saya sekarang, saya bekerjasama dengan NGO Malaysia Relief Agency. Kami membina pusat komuniti di Pulau Mabul, Sabah. Jadi pusat komuniti itu memberikan memberikan perkhidmatan selain daripada pendidikan. Kami juga buat pemeriksaan kesihatan dan sebagainya kepada komuniti tersebut. Jadi NGO-NGO banyak memainkan peranan penting. Malah saya fikir Cahaya Society pun adalah NGO yang aktif untuk memberikan literasi kepada kanak-kanak tanpa dokumen yang ada di Sandakan. Jadi maksudnya di bahagian belia mahasiswa, sebab Suardi Cahaya Society ramai mahasiswa yang sedar kepentingan untuk kepentingan untuk menjaga kebajikan orang yang terpinggir ini. Mereka ni kira terpinggirlah sebab tiada hak asasi manusia, tidak ada jaminan hak asasi manusia. Jadi muncul mahasiswa-mahasiswa ini untuk membela kebajikan mereka. Jadi itu sajalah yang saya fikir bagaimana masyarakat mendepani isu ini. Tetapi kalau dalam konteks polisi tadi, saya fikir perlu banyak kajian yang dilakukan, perlu banyak perbincangan dilakukan untuk memahami isu ini dan juga dan mencadangkan cara penyelesaian yang terbaiklah. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Badaria. Satu penjelasan satu pandangan yang mungkin kita boleh ambil untuk berkaitan dengan isu yang kita bincangkan malam ini. Seterusnya saya ingin bertanya kepada Encik Evelyn tentang Suhakam. Adakah Suhakam mempunyai perancangan untuk mengetengahkan isu anak tanpa negara khususnya di Sabah, dan memandangkan Suhakam antara yang bekerja rapat dengan kerajaan Malaysia, apakah bentuk polisi yang akan dibentuk untuk menghapuskan diskriminasi ke atas anak tanpa negara dan memudahkan mereka akses kepada hak asasi sebagai kanak-kanak di Malaysia? Mungkin Encik Evelyn boleh jelaskan. Okay. Terima kasih saudara moderator. First and foremost, Suhakam telah berusaha untuk sentiasa to push the government to accept dalam apa yang kita sebut sebagai International Human Rights Instrument
seperti convention berkenaan relating to the status of the refugee person, convention on reduction of statelessness, convention relating to the status of refugee, dan Suakam sekarang cuba untuk from the previous government, we are trying our best to push the Malaysian government to ratify this convention, but kita faham disebabkan oleh beberapa faktor politik, faktor orang cakap isu melihat pada kesensitifan isu ini sehinggakan kita ada RCI sendiri terhadap isu undocumented di Sabah ni. Kita lihat, kita cuba dan berharap kerajaan Malaysia boleh mengambil pendekatan ataupun penyelesaian terbaik berkenaan dengan isu ini. Tambahan lagi, Suruhanjaya juga, Suakam juga turut memberi beberapa syur. Kerap kali apabila kita bermesyuarat dengan pihak kerajaan, kita turut memberi beberapa syur, iaitu seperti menjalankan direct engagement di antara NGO, di antara CSO, di antara agensi-agensi antarabangsa seperti UN Country Team dengan NGO untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam konteks Sabah ni, dengan kerajaan negeri Sabah, dengan kerajaan Persekutuan, untuk mencari penyelesaian kepada isu ini. Penyelesaian kepada isu ini, saudara moderator dan juga pendengar-pendengar, sangat rumit, because satu saja, tiap payah kita jauh kita tengok perkara ini. Mereka yang tidak mempunyai dokumen ini, nobody knows the data. JPN pun tiada data, MKN pun tiada data, nobody have the data, Jabatan Statistik pun tidak ada data. So that's why I think quite recently Kerajaan Negeri Sabah turut bekerjasama dengan di bawah Economic Planning Unit dengan UN Country Team. Mereka cuba melaksanakan beberapa projek, a very good project, which is to know the exact figure, jumlah sebenar orang tanpa negara ni di Sabah ni, di Sabah ni. Because without knowing, tanpa mengetahui jumlah sebenar mereka di negeri ini, it is very hard for us to menyelesaikan pecahan-pecahan masalah ini tadi. First and foremost, kita kena tahu dulu jumlah mereka ini berapa. Dan saya rasa UMS pun turut terlibat dalam projek ini quite recent lah. I met few of the researcher. Dan juga Suakam turut memberi rekomendasi kepada kerajaan, sebagai contoh kepada KLN di Putrajaya untuk mempunyai multilateral discussion, perbincangan multilateral di antara kerajaan negeri Sabah, Putrajaya dan juga pihak Filipina. Malahan kami sendiri sering kali berhubung dengan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur untuk mengenengahkan permasalahan rakyat-rakyat mereka yang ada di Sabah ini. Dan syukur alhamdulillah, duta mereka baru-baru ini memaklumkan bahawa mereka akan lebih kerap turun ke Padang. Ini contoh yang mereka bagi, positive response. Mereka akan kerap turun ke Padang because they have this mobile consul service. Mereka turun ke Padang, ke KK ataupun di mana-mana setiap daerah ataupun bandar di kota di Sabah ini untuk mendapatkan rakyat mereka yang mempunyai masalah pasport yang sudah expired, yang perlu diperbaharui. Mereka bilang mereka akan kerap turun ke Sabah. Dan juga saranan Suakam juga untuk membangunkan projek undocumented ni, macam yang dijalankan oleh Dr. Badariah and her team lah. Projek-projek ini penting untuk melihat, macam Dr. Badariah cakap tadi, kepada pendidikan, because we are concerned of our security, kepada keselamatan kita. Education is very foremost, is very important, sangat-sangat penting. That's why all these good project sebegini amat dititik beratkan, dan kami Suakam sendiri turut memberi kerjasama dan a lot of NGOs yang kita bantu dari segi sumber kewangan, dari segi resources, untuk mereka boleh memudah carakan mereka dalam melaksanakan projek ini. Dan pada tahun lepas yang saya sebut tadi, MOU dengan kerajaan NHRI Filipina dan Indonesia ini menambah mudahkan lagi
untuk kita berhubung dengan kerajaan Filipina, untuk kita berhubung dengan kerajaan Indonesia, bagi mendapatkan secara focal about the issues yang di pihak Indonesia ingin dengar, di pihak kerajaan Filipina ingin dengar. Okay, so kami juga turut memberi saranan lah kepada kerajaan Malaysia to keep aside all the isu-isu macam seperti political issues ini. Tolonglah, I mean benda ni sudah prolong cukup lama. Kita mau perkara ini selesai, kita tidak mau perkara ini dipolitikkan. Banyak whereby dulu propose untuk synchronize all this document kepada satu dokumen, tapi malangnya dibatalkan. Pihak Suakam tidak menyokong mana-mana parti pemerintah, but the policy which is best for to find the solution untuk permasalahan ini, itu kita amat titik beratkan. Sebab isu ini kita kena lihat, dia akan memudaratkan anak cucu cicit kita nanti. Ini bukan lagi 4 generasi ya, Dr. Badira cakap tadi 4 generasi dah. It's going to become maybe kalau tidak selesai boleh menjadi generasi ke-5, generasi ke-6, generasi ke-7, and it will be a never ending story. Dan kita kena lihat juga kepada permasalahan ini dengan lebih serius. We hope pihak kerajaan dapat memberi perhatian serius, especially dengan usaha-usaha yang diberikan oleh NGO, oleh CSO ini. Mereka pun cuba membantu. Kadang-kadang I'm sorry to say, I'm very upset. Sometimes pihak kerajaan ni tidak berapa mengambil berat usaha yang dilaksanakan oleh NGO ini. Mereka lebih memandang serong. Macam saya cakap tadi lah, few of the ALCs yang kena tutup, ada yang kena ugut. So benda ni sepatutnya tidak berlaku lah. Okay? So I think I'll hand it over back to the moderator. Thank you. Terima kasih Encik Eflin, dan satu penjelasan yang mantap sebab Encik ada menerangkan tentang rekomendasi-rekomendasi yang dicadang sendiri oleh pihak Suakam lah. Seterusnya kita akan ke bahagian sesi soal jawab, dan saya akan tunjukkan di skrin. Ini soalan daripada Bonnie John. Selamat malam. Apa perbezaan kaedah yang digunakan untuk menangani pelarian perang antara pelarian perang Vietnam dan pelarian perang selatan Filipina? Dia tertypo di situ. Dan saya rasa soalan ini sesuai untuk dijawab oleh Dr. Badariah. Okey, Dr. Badariah boleh bagi pandangan sikit tentang. Saya moderator, saya fikir soalan ini sesuai untuk dijawab oleh Encik Eflin. Okey, Encik Eflin dipersilakan. Allah, kena smash balik di sini. Okey. Selamat malam. Apakah kaedah yang digunakan untuk menangani pelarian perang antara pelarian perang Vietnam dan pelarian selatan Filipina? Moderator? Ya. Suara Encik Eflin tidak dengar. Disebabkan oleh ini, soalan ini melibatkan isu yang melibatkan perang Vietnam dan juga pelarian perang selatan Filipina, whereas kami di Pejabat Sabah ini we only foreseen issues with regards to the Philippine punya pelarian lah. Vietnam ni is not our core of expertise, unless dari segi untuk menasihatkan dari segi how we manage pelarian-pelarian ni mungkin boleh lah, but kalau kita nak bandingkan dengan pelarian perang Vietnam ni, because myself memang pernah lah pergi Vietnam, but we never receive complaints with regards to pelarian perang Vietnam ni. Kalau pelarian perang daripada selatan Filipina ni, kita sedarlah back in the 1970s, these people they came here to Sabah untuk mencari perlindungan. Dan macam Dr. Badariah tadi cakap lah,
kerajaan negeri Sabah memberi mereka perlindungan. Malahan ada skim penempatan di beberapa skim penempatan di Sabah ni sendiri yang kerajaan sediakan untuk mereka. So I cannot answer kaedah untuk pelarian perang Vietnam because I never seen the pelarian Vietnam ni berada di Sabah lah. Yeah. Thank you, moderator. Okay, moderator, saya mungkin tambah sikit sebab ini isu sensitif juga sebenarnya sebab perang pelarian Vietnam ni isu agama sebenarnya kan. Kalau yang perang pelarian Selatan Filipina kan, bukan Pulau Pinang kan, Selatan Filipina itu mereka beragama Islam dan ketika itu pun baru saja bergabung Sabah, Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu dan juga Singapura. Jadi berbanding dengan perang Vietnam ni bukan Islam. Jadi saya fikir di situlah ada perbezaannya. Jadi kalau kita lihat mungkin pelarian perang Vietnam ni tidak ada lagi lah. Saya fikir tidak wujud isu lagi itu di Semenanjung Malaysia. Berbanding perang Selatan Filipina itu ada. Malah sudah 4 generasi. Kalau dalam kajian saya itu 4 generasi lah sebab saya punya responden dari generasi pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan yang keempat ini berumur 5 tahun. Jadi sebab itu dia 4 generasi. Dan mereka berada di sini. Jadi saya fikir begitulah. Itu jawapan yang saya boleh respon lah. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Badaria dan Encik Eflin. Dan seterusnya adalah soalan daripada Sarfran Latak. Dia tanya tentang apa status bagi seorang anak yang lahir apabila orang tempatan berkahwin dengan orang yang tiada dokumen. Ini saya serahkan kepada Encik Eflin. Okey. Berkenaan dengan soalan inilah paling banyak sekali yang kami terima di Pejabat Sabah. Tapi soalan dia ni mungkin I must know orang tempatan berkahwin itu orang tempatan sama ada dia orang tempatan itu perempuan ataupun lelaki. Sebab kalau orang tempatan tersebut adalah perempuan, status anak itu kalau dia mendaftarkan perkahwinan tersebut, anak itu boleh mengikut status warga negara ibu lah. Because that is stated in our ordinance daftar kelahiran dan kematian Sabah Cap 123. Dan dengan syarat semua dokumen mesti maksudnya semua tata cara daftar lahir ni mesti diikuti ya. Dia mesti ada surat kahwin, dia mesti ada proper dokumen dan only then JPN boleh proses. Tetapi berbalik sekiranya bapa beliau pula adalah orang warga negara dan isterinya pula adalah bukan warga negara. Di sini dia akan mendatangkan masalah. Tambahan lagi sekiranya mereka tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang lengkap. Lagi-lagi buat isteri itu. Status itu yang menyukarkan status kelahiran. Kadang-kadang JPN sukar untuk mereka proses, malahan mereka akan letak di dalam surat lahir mereka ataupun sijil lahir mereka antara dua, satu status belum ditentukan, kedua bukan warga negara. Dan inilah yang banyak sekali isu yang membelengui ataupun yang mereka datang dan hadir ke Pejabat Sabah. So peranan Suhakam selalunya kami akan meminta mereka mengemukakan proof of evidence, bukti-bukti kelahiran. Sekiranya mereka lahir di hospital, sila bawa kad klinik. Tapi masalah kita faham orang-orang yang bukan tempatan ini selalunya yang berkahwin dengan orang tempatan ni, mereka tidak dapat membuktikan kelahiran ini sebab salah satu faktor dia kebanyakan anak-anak ini lahir di kampung, oleh bidan. So kadang-kadang JPN sukar untuk mereka proses daftar kelahiran tersebut. Dan inilah yang mengakibatkan anak-anak inilah tadi sehingga kan mereka 7 orang adik-beradik, 8 orang adik-beradik langsung tidak mempunyai dokumen. Sedangkan ibu bapaknya adalah orang warga negara, orang tempatan. Ibu dia pula bukan tempatan. So inilah yang kita pun Suhakam pun sedang cuba untuk berbincang dan juga membawa
dibawa kepada pihak KDN to see how a best way policy untuk membantu membendung masalah ini. Very good question. Dan memang inilah yang paling antara jenis kategori yang paling banyak kami terima saudara moderator, aduan yang paling banyak kami terima. Dia merumitkan lagi keadaan sekiranya anak tersebut pula nanti dia berkahwin lagi dengan maksudnya contoh anak dia ni berkahwin, dia sudah membesar, dia berkahwin lagi dengan orang tempatan. Tidak ada dokumen langsung, lagi susah. Okay, thank you. Tapi apapun aduan berkenaan dengan isu dokumen ini, kita mohon kalau boleh kemukakan pada Suruhanjaya, kita akan cuba untuk teliti, untuk siasat, dan kita akan cuba untuk majukan kepada pihak berkuasa, especially JPN dan juga KDN. Okay, terima kasih. Terima kasih Encik Eflin, dan saya harap soalan yang ditanyakan Safran Latak itu telah dijawab oleh Encik Eflin, dan mungkin sekiranya ada permasalahan boleh terus hubungi pejabat Suhakam lah. Dan seterusnya soalan daripada Ana Sakinah Ismail, apakah dengan memberi dokumen kepada semua menyelesaikan masalah? Ini saya serahkan kepada Dr. Badaria. Okey, Ana Sakinah, apakah dengan memberikan dokumen kepada semua menyelesaikan masalah? Seperti yang saya katakan awal tadi, Sabah pun sudah mempunyai kerencaman, kita sudah mempunyai kerencaman dokumen pengenalan diri. Dan kenapa rencam? Saya fikir saya ingin saya ingin kongsikan sedikit kenapa rencam. Sebab yang pertama contohnya surat banci. Kalau lihat okey, sebab semasa kedatangan pelarian Filipina ke negeri Sabah dahulu ada dibuat skim penempatan, ada 5 skim penempatan. Kalau di Kota Kinabalu ni ada skim penempatan Telipuk lah kan. Dulu di Pulau Gaya kemudian dipindahkan ke Telipuk. Jadi mereka yang tinggal di skim penempatan ini diberikan surat penempatan. Diberikan surat penempatan, kemudian surat penempatan inilah yang dinamakan sebagai burung-burung kerana orang pelarian pada ketika itu tidak pandai membaca bahasa Melayu sebab mereka dari Filipin, Suluk dan Bajau. Dan ada burung Raja Wali di dokumen skim penempatan tersebut, burung Raja Wali yang besar tu. Jadi kalau dulu mungkin Encik Eflin mungkin ingat dulu ada buku latihan kan, ada buku latihan ada burung Raja Wali. Jadi sebab itu mereka kenali dokumen surat penempatan itu tadi sebagai dokumen burung-burung. Selain daripada itu, sebab orang pelarian ini datang secara beramai-ramai, ada yang tinggal bukan di skim penempatan, di luar skim penempatan. So, mereka ini datang berperingkat. Dan mereka yang tinggal di luar skim penempatan itu pula diberikan oleh PKPP, pasukan petugas khas persekutuan, task force lah, ataupun dikenali sebagai task force, sijil banci. Mereka diberikan sijil banci. Kemudian daripada situlah nanti yang akan daripada ikut prosesnya apabila mereka tidak melakukan masalah, mereka patuh, mereka boleh fasih berbahasa Melayu dan sebagainya, tidak melanggar undang-undang, maka mereka akan dapat IMM 13. Jadi selain pada itu wujud lagi yang lain-lain sebab ada kategori-kategori lain lagi yang datang, MyCast dan sebagainya lah. Kemudian ada juga yang sekejap ada, sekejap tidak ada, seperti yang diberikan kepada Bajau Laut. Seperti LEPA, dokumen 123. Dokumen 1, kenapa namanya dokumen 123? Sebab mereka diambil gambar satu keluarga, kalau ada 7 orang keluarga, ibu bapa, kemudian ada 5 orang anak. Jadi ambil gambar satu keluarga kemudian ditandakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di bawah tu adalah siapa nombor 1 dengan umur, kemudian bapa, kemudian nombor 2 siapa umur, etnik dan sebagainya. So itulah namanya 1, 2, 3. Jadi sebab itu ada kerencaman begitu. Dan selain daripada itu, sebenarnya ada pihak yang tidak bertanggungjawab. Itu yang saya katakan tadi. Akhirnya dia memberi kepada isu keselamatan. Ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengada-adakan dokumen. Saya tidak mau sebutlah, saya takut sensitif kan, mungkin MKN lebih tahulah mungkin menangani isu ini. Yang mereka mengada-adakan nama dokumen tersebut.
Kemudian itu yang mereka jual kepada penduduk tempatan. Jadi sebab dokumen itu hanya diperbuat daripada kertas, jadi maksudnya dia boleh kopi lah, dia boleh kena salin kemudian dibuat sendiri. Jadi bukan seperti IC kita, bukan seperti MyCard tu kan, ada chip, ada keselamatan. Dokumen yang mereka terima itu hanyalah kertas putih, print out, malah print out pun jadi hitam putih. Kalau dokumen IMM13 itu pun, pasport IMM13 itu pun daripada kad Manila, warna kuning tu. Jadi warna kuning, sebab tu IMM13 pun dikenali oleh penduduk tempatan sebagai kad kuning sebab dia warna kuning. Jadi walau bagaimanapun dalam aspek keselamatan, saya fikir sebab itu yang seperti saudara Encik Eflin kata tadi, dan pernah juga dicadangkan oleh pihak kerajaan, supaya memberikan satu jenis dokumen sahaja kepada semua penduduk yang ada ini. Sebab kepentingannya adalah boleh kira berapa bilangan penduduk yang tiada kewarganegaraan ini di Sabah, berapa bilangannya. Dan yang kedua, boleh mengetahui pergerakan mereka ketika berada di negeri Sabah. Maksudnya boleh memantau pergerakan mereka. Dan yang ketiga adalah pihak lain maksudnya tidak ada yang mengambil kesempatan lah. Sebab itu kenapa bilangannya tadi seperti kata Encik Eflin, tidak ada data. Tapi banyak kajian dilakukan, banyak kali bancian dibuat oleh pihak autoriti, oleh penyelidik dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh pihak-pihak yang mengambil kesempatan itu tadi. Jadi ada yang pihak mengambil kesempatan, dan yang kedua adalah yang berkahwin dengan penduduk tempatan. Jadi bila berkahwin dengan penduduk tempatan tidak ada sijil perkahwinan, tidak ada dan tidak boleh, maksudnya maksudnya bertambah ramailah apabila tidak ada sijil perkahwinan, anak-anak mereka dan sebagainya, jadi bertambah ramai bilangan itu. Sebab tu kenapa bilangan itu selalu tidak tepat, yang ada adalah anggaran sahaja. Jadi kalau secara ringkasnya untuk menjawab soalan ini, ya boleh, dia bukannya menyelesaikan masalah lah sebab perlu dipikirkan juga tentang keselamatan yang mungkin pihak autoriti lebih tahu, tetapi sekurang-kurangnya kita mengetahui bilangan dari segi keselamatan, boleh memantau dan mengawal daripada tindakan orang yang tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Okey, itu saja jawapan saya. Ingin saya tambah di sini ya, kepada poin Dr. Badariah tadi. Betul tu, because dalam isu pemberian dokumen ini, kerajaan juga harus mengambil menitik beratkan berkenaan isu integriti ini, because they are Tom, Dick and Harry yang di luar sana memandai-mandai membuat dokumen ini dan mengaut keuntungan. They gain profit. Diorang jual kadang-kadang this IMM13, diorang jual, because macam contoh kertas sijil burung-burung tu, it's just a piece of paper, kertas putih yang di mana boleh di photostat berbanyak kali oleh orang di luar sana. Ini saya berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan di sini ya. Kalau sekarang pergi ke Wisma Muiz tu, dia ada ejen-ejen dia tu di bawah sana. Kena bayarlah with proper fees, dia kenakan beberapa fees. Dan bayar that proper, saya tak nak cakap lah berapa fees tu. Dia akan, sebab kertas sijil burung-burung tu, dia chop saja tu. That chop JKM tu boleh dibuat dekat kampung air pun boleh buat tu. RM5 ke RM10 boleh buat. Chop saja, dan dia bagi je kertas tu. So yang si penerima tu pula, dia ingat sijil kertas tu, banci tu, sejenis dokumen for them. Itu yang, because dia tu saya cakap tadi, pemberian dokumen ni perlu, tapi isu integriti, isu rasuah ni perlu ditekankan. That's why kami pun dalam when we write to KDN, kami turut membawa bersama pihak SPRM lah dalam isu ini, because benda ni di Sabah ni, they see ni dokumen ni sebagai satu profitable punya market. Diorang boleh buat sebagai orang cakap sebagai satu macam MLM lah begitu, something like that. Sebab orang ni di Sabah ni ramai, bukan sikit. Betul ke tidak? So adding to Dr. Badariah's punya point tadi. Thank you. Terima kasih Dr. Badariah dan Dr. Encik Eflin. Seterusnya soalan kepada Encik Eflin Dino. Panjang daripada saudara Andy Kevin.
Sepanjang menerima aduan di Suhakam, pada pandangan Encik, mengapa terlalu banyak diwujudkan segala bentuk dokumen yang mana akhirnya tidak ada hala tuju yang panjang di masa akan datang berkaitan dengan dokumen ini, malah menambah kerumitan tentang isu dokumentasi. Apakah hal ini dibangkitkan di Suhakam? Saya minta Encik Evelyn untuk jawab. Oh, okay. Terima kasih. Ini soalan ini very good. Tapi getting back to tadi yang Dr. Badariah explain tadi lah. Dokumen ini, segala pelbagai dokumen ini memang cukup banyak di Sabah ini. Kalau kita lihat, ada juga yang pihak yang memandai-mandai, bukan saya cakap apalah, in some area, dia menggunakan mahkamah anak negeri lagi, ketua daerah lagi, untuk memberi cop saja. Dan dia kata, okay, this document valid untuk for you to travel around di negeri Sabah ini. Which is by right, pihak berkuasa memang takkan terima lah. So itulah saya tekankan di sini. Perlu ada satu sistem yang centralized untuk dokumen-dokumen ini semua yang mempunyai biometrik chip keselamatan yang tinggi, so that orang luar sana tidak boleh tiru, tidak boleh duplicate this particular documentation, this particular sijil banci. Perlu kena centralized. Because kalau kita tidak buat sekarang, benda ni akan melarat. Dan mereka ini day by day, hari demi hari, semakin bertambah. Bukan berkurang, semakin bertambah. So kalau kita tidak ada satu sistem ataupun mekanisme untuk merekodkan golongan-golongan ini, untuk centralizekan mereka ini dalam satu sistem yang mempunyai chip ciri keselamatan yang tinggi, yang kad macam IC kad kita itulah, tapi of course status dia bukan warga negara. Benda ni akan menjadi lebih rumit nanti di kemudian hari, di masa akan datang. Sebab mereka ni, macam saya cakap tadi, saya tekankan, kalau saya bermesyuarat di luar pun saya selalu cakap, these people, they grown, dia orang bukan berkurang, mereka makin bertambah. So kalau tidak ada satu mekanisme yang tepat untuk mereka tangani isu ni, memang susah. Itulah kita tolak, we keep aside ini political punya isu, we keep aside isu-isu orang bilang macam isu sensitif lah, between ada orang asal yang pernah trauma dulu oleh projek IC. Kita keep that aside first. Apa yang kita perlu, kita dokumentasikan mereka ini dulu. Dokumentasi tidak bererti, tidak bermakna memberi taraf kewarganegaraan. Bukan begitu. It's not, sekarang ni bukan macam dulu. Dulu memang of course lah projek IC. Bayar berapa? RM50. Then daftar nama, boleh dapat. Itu dulu, memang ada. I think we all know. RCI pun sudah keluarkan report tu semua. Ada keterangan saksi. Tapi sekarang kita tidak boleh buat gitu lagi. Some people, they are afraid that by giving itu dokumen nanti, dia akan dapat taraf kewarganegaraan. Tidak begitu. Sekarang tidak lagi begitu. Kalau kita tidak terima sistem ini, sampai bila? Kemana kita mau pergi? We will always talking, saya rasa Dr. Badariah, I think isu ini sudah membelengui saya hampir 10 tahun sudah. I mean in Suhakam. So benda ni day by day is just like macam kita punya roti lah, campur kaya sama campur mentega, campur pelanta. So I hope I answer kepada saudara punya soalan tadi ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Encik Evelyn, sangat ditekankan kepada jawapan Encik Evelyn tadi. Seterusnya ini soalan terakhir dan soalan ini ditujukan kepada Dr. Badariah. Soalan ini daripada admin Cahaya Society. Bagaimana kita menanggapi persepsi demikian, iaitu pendidikan kepada anak tanpa negara akan mendedahkan mereka kepada hak-hak mereka yang dinafikan sehingga membawa kepada ancaman dan kurungan mungkin untuk konteks perbincangan keselamatan dan kedaulatan, ketidaksetiaan mereka lagi kepada Malaysia. Saya persilakan Dr. Badariah. Okey, soalan ini wah panjangnya. Bagaimana kita menanggapi persepsi demikian? Bagaimana tanggapi persepsi ini pendidikan berdedahkan kepada hak-hak mereka dinafikan? Okey, ini perlu, maksudnya yang pertama adalah kita kena faham maksud pendidikan. Itu yang saya katakan tadi, kita kena faham maksud pendidikan itu adalah untuk memberikan literasi
kepada kanak-kanak ini. Mungkin kalau yang saya pernah selalu gunakan dulu adalah memanusiakan manusia ataupun memanusiakan insan. Jadi sebab itu pendidikan itu perlu. Pendidikan untuk kanak-kanak ini tahu apa peranan mereka sebagai manusia, untuk mereka tahu tentang apa yang baik, apa yang buruk. Untuk mereka tahu tentang kalau dari segi jasmani, kalau mereka ingin sehat, mereka perlu menjaga kebersihan di tempat tinggal mereka, tidak membuang sampah dan sebagainya. Sebab apabila kita melihat tempat-tempat mereka tinggal ini, kebanyakan kalau paling dekat pun kalau KK ni di Pulau Gaya penuh dengan sampah. Sampai kena hadir banyak NGO datang hingga banyak lapisan-lapisan sampah di situ. Maksudnya kebersihan itu hanya akan ada kalau ada NGO, ada aktiviti gotong royong dan sebagainya dibuat. Dan selepas itu tidak ada kesedaran lagi. Begitu juga dengan di pulau-pulau lain. Maksudnya saya selalu pergi ke Pulau Mabul, ada di satu tempat itu sentiasa ada sampah walaupun banyak NGO datang untuk memberi kesedaran tentang pendidikan, NGO antarabangsa, NGO tempatan, tapi masih lagi buang sampah di situ sebab mereka tidak ada pemahaman bahawa menjaga kebersihan itu penting. Mereka hanya akan menjaga kebersihan untuk memuaskan hati pihak yang datang itu tadi, tetapi bukan untuk diri mereka. Jadi itu peranan pendidikan, memberitahu mereka apa yang baik dan apa yang buruk dan memberitahu bagaimana hidup dengan lebih baik dan sebagainya. Itu fungsi pendidikan. Kemudian fungsi pendidikan yang seterusnya, sebenarnya ini yang saya mau rumuskan nanti, tapi saya sebut di sini saja. Alang-alang ada soalan macam ni. Fungsi pendidikan adalah dari segi tenaga buruh. Maksudnya ada yang tidak suka, maksudnya adalah kumpulan kecil, ada kumpulan yang tidak mahu memberikan pendidikan kepada kanak-kanak ini kerana mereka risau nanti kanak-kanak ini akan bersaing dengan kanak-kanak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi sebab itu ada yang tidak mahulah mereka diberikan pendidikan. Jadi itu adalah saya fikir tanggapan yang salah lah, sebab berbalik kepada apa yang saya kata tadi, pendidikan ini untuk mengajar dia menjadi manusia yang baik. Kalau dalam konteks ekonomi tadi, sebenarnya kalau realitinya lah, kalau saya lihat di kawasan sekitar saya, majikan sebenarnya cenderung untuk menawarkan pekerjaan kepada orang yang tiada kewarganegaraan ni, ataupun orang tanpa dokumen ni. Sebab apa? Sebab mereka adalah tenaga buruh yang murah. Jadi di situ akan berlaku pengeksploitasian. Kalau mereka bernasib baik, mereka akan dibayar gaji. Tetapi kalau mereka mendapat majikan yang tidak bertanggungjawab, mereka tidak akan diberikan gaji. Jadi di situ pentingnya pendidikan. Sebab mahu tidak mahu, mereka ni manusia, mereka perlu meneruskan hidup, mereka perlu mencari rezeki untuk hidup. Sebab itu mereka perlu bekerja untuk mencari rezeki. Jadi mereka inilah nanti di Kota Kinabalu ini ataupun di mana-mana tempat yang akan jadi pembantu di dapur restoran. Mereka inilah nanti yang bekerja di pasar dan sebagainya, memberi, dan kita ni sebagai warga negara yang akan membeli makanan tersebut dan makan hasil kerja mereka. Kalau mereka tidak ada pendidikan bagaimana menjaga kebersihan, maka kita akan, kalau kita makan di restoran, kita akan mendapat makanan yang tidak bersih dan menjejaskan kesihatan kita. Jadi memberikan mereka pendidikan ini sebenarnya bukan sahaja kebaikan kepada mereka, tetapi kebaikan kepada komuniti di sekeliling dan komuniti yang ada di Sabah dan juga di Malaysia lah secara amnya. Jadi itu adalah pengetahuan, memberitahu mereka hak dan sebagainya. Itu adalah info-info yang mereka tahu. Lebih baik mereka tahu daripada tidak tahu dan maksudnya dan melakukan maksudnya tahu itu lebih baiklah daripada tidak tahu kan. Tapi saya fikir apa yang NGO buat sekarang di Pusat Pembelajaran Alternatif lebih kepada pendidikan yang memanusiakan mereka agar mereka seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada Suardi. Terima kasih Dr. Badria, dan
Saya rasa untuk itu sahaja sesi soal jawab kita pada malam ini. Jadi sebelum kita tamatkan siri webinar kali ini, saya minta untuk buat satu konklusi bagi perbincangan kita pada malam inilah. Saya mulakan kepada Encik Eflin terlebih dahulu. Okey, terima kasih saudara moderator. Nothing much saya sebut di sini, tetapi untuk pihak pendengar-pendengar dalam webinar kali ini, sekiranya terdapat aduan berkenaan dengan isu-isu permasalahan dokumen, malahan bukan saja dokumen, isu yang selalu kami terima di Sabah ni pelbagai, isu tanah, isu dokumen, isu pekerjaan, tidak kena bayar gaji, isu kebajikan, isu melibatkan pihak berkuasa seperti PDRM, migration dan sebagainya. Bolehlah ajukan permasalahan aduan tersebut kepada kami. Pejabat Suruhanjaya terletak di bangunan Center Point tingkat 8 dan apa saja permasalahan ini kita bukan saja kita cakap kita boleh selesaikan, tapi kita akan teliti berdasarkan akta Suakam sendiri. Sebab untuk makluman pendengar-pendengar, Suakam is not NGO, kami adalah sebuah suruhanjaya yang diberi akta kuasai oleh kerajaan di bawah Akta 597 untuk menyiasat aduan berkaitan dengan isu hak asasi manusia di Malaysia dan di Pejabat Sabah, of course di negeri Sabah inilah. So berbalik kepada topik yang kita perbincangkan pada malam ini, memang amat menarik, kompleks dan cukup rumit. Tetapi kita memohon kerjasama semua pihak yang berkepentingan seperti pihak kerajaan, pihak NGO, pihak malahan pihak akademik sendiri, ahli-ahli akademik sendiri, untuk bekerjasama menggembleng tenaga bagi membolehkan kita mencapai kata sepakat, because benda ni bukan senang. Kita faham tidak boleh diselesaikan dalam satu hari satu malam. Orang bilang sebab benda ni cukup rumit. Kalau kita cerita di sini, I think sampai besok pun tidak habis. Dr. Badaria pun faham itu. I understand her so much because she involved directly on the ground dengan orang-orang ini. So kita minta supaya kerajaan nanti akan dapat menerima pakai rekomendasi yang diberikan oleh bukan saja pihak Suakam, malah pihak CSO sendiri, NGO sendiri berkenaan dengan isu ini. With that, I end my webinar tonight. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Cahaya Society kerana menjemput pihak Suruhanjaya, dan kami amat berbesar hati sekiranya pada masa akan datang we have more webinar to come. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Encik Eflin. Saya persilakan Dr. Badaria untuk membuat kesimpulan berkaitan dengan perbincangan kita pada malam ini. Okay, terima kasih Suardi. Bila kita sebut secara rumusan, bila kita sebut sebenarnya bila kita sebut undocumented lah, saya lebih suka undocumented sebelum penduduk tiada kewarganegaraan ini, sebenarnya pada malam ini sebenarnya kita membincangkan satu dua kelompok sahaja. Sebenarnya bila kategori ini banyak sebenarnya, supaya tidak tersalah faham, sebab penonton di sini adalah pengikut Facebook, kebanyakannya pengikut Facebook Cahaya Society, supaya tidak tersalah faham. Sebenarnya pada malam ini kita membincangkan dua kategori saja. Ada banyak lagi kategori penduduk yang tiada kewarganegaraan ini. Antara contoh adalah penduduk yang tidak didaftarkan kelahiran. Mereka adalah kategori penduduk warganegara, tetapi mungkin tinggal mereka merupakan komoditi pulau ataupun mereka tinggal di pedalaman dan mereka tidak melahirkan anak mereka di klinik ataupun hospital. Jadi mereka tidak ada bukti kelahiran tersebut untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Jadi mereka ini yang akan menjadi angka dalam penduduk tiada kewarganegaraan itu. Tetapi sekurang-kurangnya mereka ada jalan penyelesaian untuk maksudnya kalau mereka berusaha, mereka akan ada jalan penyelesaian untuk mendapatkan dokumen sijil lahir dan mendapat kewarganegaraan, dan itu yang dilakukan oleh pihak Suakam lah, iaitu pihak Encik Eflin untuk membantu kanak-kanak ini kerana mereka ada hak.
Dan begitu juga dengan anak angkat, ada juga anak angkat yang tiada sijil lahir dan tiada kewarganegaraan. Begitu juga dengan anak yang dibuang, bila ada masalah sosial yang ibu melahirkan anak tanpa bapa sebab tidak berkahwin dan sebagainya, kemudian anak itu dibuang, anak itu juga akan mengalami tiada dokumen dan tiada kewarganegaraan. Begitu juga dengan kalau di Semenanjung tu mungkin di kawasan maksudnya anak yang dilahirkan tanpa bapa lain, maksudnya itu juga tiada kewarganegaraan. Begitu juga dengan mungkin pasangan yang tidak didaftarkan perkahwinan dan sebagainya. Jadi mereka ini adalah kategori. Tapi pada malam ini kita hanya membincangkan dalam konteks orang pelarian Filipina lah yang banyak kita sentuh tadi, saya fikir, dan sikit-sikit kategori yang lain. Kemudian yang seterusnya saya ingin menyeruhlah kepada mungkin pihak kerajaan, mungkin kalau ada kan, supaya tidak mempolitikkan lagi isu ini, dan isu ini perlu diberikan perhatian penting sekarang ini. Seperti kata Encik Evelyn tadi, jumlah mereka semakin meningkat. Kalau kita nampak, sebab saya berada di UMS, saya berada di Kota Kinabalu, sebelah UMS sahaja pun sudah ada perkampungan penduduk yang tiada kewarganegaraan. Kalau kita ke Kota Kinabalu, ada kampung mereka di situ. Di Likas ada kampung penduduk tiada kewarganegaraan. Mereka ada kampung-kampung di Pulau Gaya. Bayangkan kalau mereka ini bergabung. Kalau mereka bergabung dan berdentang, mereka terlalu ramai. Jadi sebab itu kenapa kebajikan mereka perlu dijaga, dan juga isu ini mesti diselesaikan segera demi keselamatan negara, demi keselamatan dan kesejahteraan penduduk, bukan sahaja di Sabah tetapi di Malaysia. Dan sebenarnya saya ingin merumuskan tentang pendidikan, tetapi saya sudah terang dengan terangkan semasa sesi soal jawab tadi. Jadi akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Cahaya Society kerana jemput. Ini adalah perbincangan yang menarik, dan saya juga mendapat info penting daripada Encik Evelyn, dan mungkin kalau di masa akan datang kita boleh berbincang isu ini dengan lebih lanjut. Okay, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Encik Evelyn dan Dr. Badaria kerana sudi untuk menerima jemputan kita pada malam ini. Dan untuk rakan-rakan lain yang tidak berkesempatan menonton siaran ini, mungkin boleh lihat kembali di Facebook Cahaya Society. Tengoklah, di situ akan ada nanti keluar. Dan sekian daripada kami, terima kasih.